Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang hala 7 pelajar sekolah seni apabila tamat pembelajaran di SMKL Pura Bestari, Sandakan, Sabah. Kajian ini akan membincangkan mengenai latar belakang kajian yang akan merangkumi penglibatan pelajar dalam hala 7 seni. Di dalam kajian ini, penyelidik akan menerangkan mengenai jabaran pelajar. Oleh yang demikian, adalah harus bagi pelajar untuk mengetahui hala 7 serta mencapai target yang ingin dicapai agar pendidikan dapat ditingkatkan. Kita akan melihat 9 kotak, yaitu persoalan pertama, apakah cara untuk mengenal pasti cara untuk mempromosikan aliran seni dalam sesebuah institusi? Objektifnya ialah untuk mengenal pasti cara mempromosikan aliran seni dalam memperkenalkan sesebuah institusi. Yang kedua ialah mengapakah perlunya usaha untuk menyebarkan perkhidmatan di Universiti Malaysia Sarawak dalam strategi pemasaran. Objektifnya ialah untuk mengkaji usaha strategi pemasaran dalam menyebarkan perkhidmatan di Universiti Malaysia Sarawak. Dan persoalan terakhir ialah bagaimanakah pengkaji menganalisis pandangan masyarakat terhadap sekolah seni. Dan objektifnya ialah untuk menganalisis pandangan masyarakat terhadap sekolah aliran seni. Lokasi kajian ialah di Batu 11, Sandakan, Sabah. Untuk sorotan kajian ialah memfokuskan kepada sorotan kajian yang dikaji oleh pengkaji-pengkaji yang lepas. Dalam sorotan ini juga, pengkaji akan mendapatkan maklumat yang sahih dan benar daripada kajian-kajian yang lepas. Selain itu, penulisan bab ini juga adalah berkaitan dengan kajian lepas yang berkaitan dengan tajuk mengenai hala 7 pelajar sekolah seni apabila tamat pembelajaran di SMKL Pura Bestari, Sandakan. Definisi pendidikan daripada sorotan kajian. Menurut Johari Hef 2015, pendidikan boleh ditakrifkan sebagai suatu proses yang melibatkan usaha untuk mendidik, mengajar dan membimbing individu untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik dari segi mental maupun fizikal. Proses ini bukan sahaja terhad kepada pemindahan pengetahuan akademik, tetapi juga merangkumi pembentukan sahsia, pembangunan kemahiran sosial, dan pemahaman nilai moral. Matlamat utama pendidikan adalah untuk membantu individu mencapai potensi penuh mereka supaya mereka boleh menyumbang secara berkesan kepada masyarakat dan menjalani kehidupan yang bermakna dan produktif. Definisi seni daripada sorotan kajian. Menurut Nafsika 2021, seni tradisional merupakan manifestasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seni ini bukan sekadar hiburan, malah mempunyai makna yang mendalam serta mencerminkan nilai, kepercayaan, dan sejarah masyarakat yang memilikinya. Berikut adalah beberapa perkara yang menerangkan bagaimana seni tradisional memberikan gambaran tentang kehidupan manusia, antaranya identiti budaya. Seni tradisional sering menjadi lambang identitas bagi sesebuah kelompok masyarakat. Sebagai contoh, tarian kecak dari Bali atau wayang kulit dari Jawa mencerminkan kekayaan budaya dan identiti unik rantau ini. Untuk metodologi kajian, pengkaji menggunakan kaedah kuantitatif, yaitu pengedaran borang soal selidik kepada 380 orang responden di lokasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan carta pai tersebut, pengkaji mendapati bilangan umur responden dalam golongan umur 34 hingga 41 tahun menunjukkan jumlah yang paling tinggi, yaitu seramai 24.6% bersamaan dengan 96 orang responden. Bagi golongan 51 hingga 57 tahun mempunyai bilangan kedua yang tertinggi, yaitu seramai 22.1% bersamaan dengan 86 orang responden. Graf pie juga menunjukkan responden dalam golongan umur 58 hingga 65 adalah sebanyak 15.9% bersamaan dengan 62 orang responden. Diikuti dengan responden dalam lingkungan umur 26 hingga 33 tahun, yaitu seramai 15.6% bersamaan dengan 61 orang. Seterusnya, bagi golongan umur 18 hingga 25 seramai 13.1% bersamaan dengan 51 orang responden. Selain daripada itu, golongan umur 42 hingga 49 menunjukkan bilangan seramai 8.5% bersamaan dengan 33 orang responden. Dan manakala bagi bilangan yang paling sedikit, yaitu golongan 66 tahun ke atas, yaitu seramai 0.3% bersamaan dengan 1 orang responden sahaja. Demografi responden. Carta pai di atas menunjukkan bilangan peratusan jantina responden. Jumlah responden jantina lelaki adalah sebanyak 48.50% orang bersamaan dengan 189 orang. Manakala jumlah responden jantina perempuan adalah sebanyak 51.50% bersamaan dengan 201 orang. Ini menunjukkan jurang perbezaan antara jumlah jantina responden perempuan lebih banyak berbanding lelaki. Berdasarkan graf pie dan jadwal di atas, jenis bangsa responden yang paling tinggi adalah daripada kalangan bangsa Melayu, iaitu sebanyak 39.7% bersamaan dengan 155 orang responden.
Bangsa Kadazan merupakan bangsa responden yang kedua tertinggi iaitu sebanyak 20.3% bersamaan dengan 79 orang responden. Bagi bangsa Bajau, bilangan peratus bangsa yang dikutip sebanyak 18.2% bersamaan dengan 71 orang. Bangsa Dusun Pulau Purata bagi kekutipan responden sebanyak 16.9% bersamaan dengan 66 orang responden. Selain daripada itu, persamaan bagi bangsa sungai dan bangsa lain-lain mencecah purata yang sama iaitu sebanyak 1.3% bersamaan dengan 5 orang responden. Selain itu, purata bangsa bagi Suluk sebanyak 1% bersamaan dengan 4 orang dan bagi bangsa Bugis sebanyak 0.8% bersamaan dengan 3 orang responden. Manakala bagi bangsa yang sedikit mengisi responden adalah bangsa Kedayan iaitu sebanyak 0.5% bersamaan dengan 2 orang responden. Berdasarkan graf pie dan jadual tersebut, pekerjaan responden yang paling tinggi adalah swasta iaitu seramai 49.2% bersamaan dengan 192 orang responden. Manakala bagi kedua tertinggi adalah bekerja sendiri iaitu sebanyak 22.3% bersamaan dengan 87 orang. Selain itu, bilangan responden bagi kerajaan adalah sebanyak 16.4% bersamaan dengan 64 orang responden. Seterusnya, bagi bilangan responden pelajar adalah sebanyak 11.3% bersamaan dengan 44 orang responden. Manakala responden yang paling rendah adalah tidak bekerja iaitu sebanyak 0.8% bersamaan dengan 3 orang responden. Terdapat 3 cadangan yang diutamakan iaitu cadangan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Berdasarkan kajian yang dijalankan, pengkaji melihat bahawa pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM berhendaklah mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang telah dikemukakan iaitu berkaitan dengan sumber rujukan, kelemahan yang ada dalam mempengaruhi pelajar dan masyarakat. Berikut adalah beberapa cadangan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memperkukuhkan lagi peranan dan kualiti pendidikan di sekolah seni Malaysia, antaranya adalah peningkatan infrastruktur dan fasiliti, menyediakan kemudahan seni yang canggih seperti studio rakaman, dewan latihan teater, studio seni visual dan makmal seni digital untuk pelajar. Memastikan bilik darjah, studio dan peralatan sentiasa dalam keadaan baik dan terkini. Cadangan untuk masyarakat setempat ialah untuk meningkatkan dan mendukung sekolah seni di Malaysia. Berikut beberapa cadangan yang bisa dipertimbangkan oleh masyarakat setempat, antaranya dengan langkah promosi dan kesedaran. Masyarakat adakan kempen untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan seni dalam kehidupan dan pendidikan, termasuk menggunakan media sosial, media cetak dan acara komuniti yang untuk mempromosikan sekolah seni dan aktiviti seni. Selain daripada itu ialah sokongan kewangan. Masyarakat galakkan komuniti untuk menyumbang kepada sekolah seni melalui derma dan penajaan dan juga mengadakan acara pengumpulan dana seperti konsert amal, pameran seni dan lelongan karya seni. Cadangan yang terakhir ialah cadangan kepada pengkaji yang akan datang. Berdasarkan kajian yang dijalankan, pengkaji mendapati responden mempunyai respon yang positif terhadap ala 7 pelajar sekolah seni apabila tamat pembelajaran di SMK Elopura Bestari Senakan Sabah. Ini menunjukkan bahawa pengurusan di sesebuah tempat tidak kira dari segi efektif dan ataupun kognitif sememangnya penting dalam mempengaruhi murid dan masyarakat. Oleh itu, pengkaji menyadangkan agar pengkaji yang akan datang untuk melanjutkan kajian ini dengan mengambil kira penggunaan teknologi masa kini untuk memaparkan hala 7 pelajar seni apabila tamat pembelajaran di SMK Elopura Senakan Sabah. Misalnya, penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan banyak lagi untuk meningkatkan lagi pengetahuan pelajar seni dan isu-isu semasa. Kesimpulan, menjadi pelajar seni di Malaysia memerlukan dedikasi, kreativiti dan keazaman. Dengan sokongan dari institusi pendidikan, kerajaan dan komuniti seni, pelajar seni mempunyai peluang untuk berkembang dan berjaya dalam bidang yang mereka ceburi. Melalui pendidikan dan pendedahan yang berterusan, mereka boleh menjadi artis yang berjaya dan menyumbang kepada pembangunan seni dan budaya negara. Sekian, terima kasih.